Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Kita berjumpa lagi hari ini untuk sama-sama kita meneruskan pengajian kita, insya-Allah. Untuk pelajaran hari ini kita akan masuk ke dalam surah An-Nisa dari ayat 122 sehingga 127. Jadi bagi teman-teman yang nak buka Al-Quran, cepat-cepat boleh ambil Al-Quran dan buka muka surat 98. Yang mana yang tak ada Al-Quran, jangan bimbang, jangan risau. InsyaAllah sekejap lagi ayat-ayatnya akan kami bawakan dengan jelas, insya-Allah, di layar sahabat-sahabat. Dah bersedia ke belum untuk kita mulakan pelajaran? Kalau dah bersedia, sebelum itu saya nak mengambil kesempatan ini ingin menyapa teman-teman yang memberi salam daripada awal pelajaran kita sehinggalah akhir nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan dan saya mengharapkan sahabat-sahabat juga mendoakan sesama kita supaya senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan dipermudahkan urusan pengajian kita, insya-Allah. Baik. Untuk menyemarakkan lagi pelajaran kita hari ini, seperti biasa pengerasnya, jangan lupa sahabat-sahabat, marilah kita menekan button share, kita kongsikan dengan ahli keluarga dan teman-teman kita agar mereka juga dapat mempelajari sesuatu daripada pelajaran yang kita dapat hari ini, insya-Allah. Dah? Kalau dah tekan button share, terima kasih, jazakumullahu khairan jazak saya ucapkan. Dan boleh tak saya dapatkan thumbs up dan juga heart? Kita harapkan sekarang ni heart dan juga thumbs up sedang melayang-layang, insya-Allah. Baik, boleh kita teruskan ke dalam pelajaran ayat. Sebelum itu kita lihat dulu bacaan isti'azah. Seperti biasa, selalu saya ingatkan hamzah dan ainnya berikan perbezaan yang jelas. A'u, zu di hujung lidah. Zu billah, lah itu dibaca lafz jalalah dengan nipis, dua harakat. Walaupun kita lihat di sini baris fathah satu, tapi dibaca dua. Hi minasyaitan, ta juga dua. Nirrajim. Cuba kita dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, kita terus masuk ke dalam ayat 122 surah An-Nisa. Diharapkan sahabat-sahabat dapat memberikan perhatian, ya, fokus, dan juga mungkin ada teman-teman yang nak tolong tulis poin-poin yang penting, ya, itu sangat-sangat digalakkan, bukan saja untuk membantu teman-teman kita yang lain, tetapi yang paling penting membantu diri kita supaya kita mengingati pelajaran yang kita pelajari, diulang dan berserta ditulis. InsyaAllah kita terus masuk. Wallazi, waw bari atas, terus naik di atas lam yang bersabdu. Di situ ada hamzah wasal. Nampak tak huruf alif yang ada kepala sad di atasnya ini? Ini namanya hamzah wasal. Hamzah wasal ini, dia hanya ada fungsi bacaan bila berada di awal perkataan, di awal ayat. Itu poin dia. Dia hanya ada fungsi bacaan di awal perkataan yang berada di awal ayat. Sekarang ini dia bukan di awal perkataan ataupun di awal ayat, dia di pertengahan. Jadi ada huruf yang awal adalah huruf waw. Jadi dia seakan-akan tidak wujud pada bacaan. Dia hanya ada pada tulisan. Jadi waw bari atas terus di atas lam yang bersabdu. Wallazi, zi di hujung lidah. Hujung lidah mesti keluar. Na amanu wa amilus. Sad juga makhrajnya di lidah, tetapi dia tak betul-betul hujung lidah. Kalau boleh saya tunjukkan. Kalau ini hujung lidah kita, tip of the tongue, dia belakang sikit. Belakang sikit. So, kita bunyi aus, itu. Setiap lidah kita itu daripada hujung sehinggalah ke pangkal ada huruf-huruf yang tertentu. Wa amilus salihah. Ha pedas dua harakat. Tisanud,
Sanud. Dal merupakan huruf pantulan ataupun huruf qalqalah. Ada 5 semuanya. Ba, jim, dal, qaf, ta. Yang mana yang belum hafal lagi, tolong hafal ya. 5 huruf ini diberikan lantunan. Saya ulang, ba, jim, dal, qaf dan juga ta. Kalau susah sangat nak ingat, ingat perkataan baju dah kotor. Ba, jim, dal, qaf, ta. Jadi, kalau ada tanda mati asli di atas salah satu daripada 5 huruf tersebut, berikan lantunan. Sanudkhiluhum. Hum. Jangan baca khiluhum. Tapi bacalah dengan hum. H-U-M. Jangan baca dengan H-O-M. Izhar syafawi di sini hukumnya. Mim mati yang ada tanda mati. Ingat, tanam dalam fikiran kita. Mim mati yang ada tanda mati itu hukumnya izhar syafawi. Jangan dipanjangkan. Terus masuk. Di sini barulah dipanjangkan 2 harakat. Hukumnya wajibul gunnah. Sahabat-sahabat, ingat ya. Nun sabdu ataupun mim sabdu. Hukumnya wajib dengung kadar 2 harakat. Jannah. Baru masuk na. Jangan pula kita baca jannatin tajri. Jannatin tajri. Salah. 2 kali salah. Di mana salah? Pertama, dia tak dengungkan pada 2 harakat. Kemudian, dia tak baca nati. Di sini ikhfa' 2 harakat ni. Tanwin bertemu ta. Ikhfa' pula. Kalau idgham dah faham wajibul gunnah maksudnya wajib dengung 2 harakat. Ikhfa' pula iaitu kita mensamarkan, kita menyembunyikan bunyi tanwin itu di belakang huruf ta. Maksudnya nak kata nun pun tidak, nak kata ta pun tidak. Jangan baca jannatin. Itu bunyi jelas. Dia kena baca jannatin. Nak kata nun pun tidak, ta pun tidak. 2 harakat jangan tinggal. Tajri. Jim. Sekali lagi huruf qalqalah di sini. Mi. Ikhfa' hakiki. Sekali lagi 2 harakat. Tah. Ha pedas. Tah. Tihal. Ha baris atas terus naik di atas lam. Di sini alif lam qamar ya. An izhar halqi. Sempurnakan saja bunyi nun. Anha. Ha besar pula. Kalau di sini ha pedas, di sini ha besar. Ha simpul ni. Anharu khalidi. 2 harakat. Nafiha. Dibacakan 4 atau 5 harakat. Abada. Dan bila kita waqaf menjadi da. Walaupun di sini waqaf sili, afdalnya adalah lebih baik disambungkan. Tapi kalau sahabat-sahabat tak sampai nafas, tidaklah menjadi kesalahan untuk berhenti di sini. Tapi berhenti pastikan dibacakan dengan 1 baris 2 harakat. Abadan jadi abada. Kalau sahabat-sahabat nak wasal, jadi kena baca di sini dengan idgham bi gunnah kerana tanwin bertemu waw. Masuk beserta dengung 2 harakat. Abadan wa. Baru masuk wa. Abadan wa. Gitu. Baik, saya anggarkan sahabat-sahabat waqaf di sini. Abada. Terus ibtidak pada wa'dallah. Lafz jalalah dibaca tebal 2 harakat. Hi haqqa. Ha pedas. Haqqa. Asalnya haqqan. Tapi bila waqaf, dia jadi 1 baris 2 harakat. Kemudian ada jim kecil di atas ini. Waqaf jaiz. Boleh berhenti, boleh terus. Saya anggarkan sahabat-sahabat berhenti di sini. Terus ibtidak. Wa man izhar halqi. Sempurnakan saja. Bila kata nun atau mim mati, yang ada tanda mati asli di atasnya, jangan dipanjangkan. Sempurnakan saja bunyi nun atau mim mati tersebut. Hukumnya izhar. Wa man asdaqu. As. Jangan baca as. Jadi huruf sin. Dia kena baca asdaqu minallah. Lafz jalalah di sini dia baca tebal 2 harakat. Hikila. Lan bila kita waqaf jadi la dengan kadar 1 baris 2 harakat. Cuba kita dengarkan ayatnya. Walladzina amanu wa 'amilus salihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Saya waqaf di situ mungkin untuk nak membantu.
teman-teman yang tidak sampai nafas. Tapi kalau berhenti di sini, pastikan ra-nya dibaca tebal. Anhar. Gitu. Jangan baca anhar. Itu tak betul. Ya? Baik, kalau sahabat-sahabat waqaf di sini, ambil daripada sanudkhiluhum. Sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Wa'dallahi haqqan wa man asdaqu minallahi qila. Baik, alhamdulillah. Jadi begitulah sahabat-sahabat, yang penting kita jaga dan disiplin. Yang mana yang patut 2 harakat dibacakan dengan 2 harakat, yang mana yang patut disamarkan, samarkan, yang mana patut didengungkan, dengungkan, insya-Allah. Sekejap lagi kita baca balik sama-sama daripada awal ayat 122 hingga 127. Sekarang saya nak ajak sahabat-sahabat, jom kita lihat satu persatu dahulu ayatnya agar kita dapat mengenal pasti sendi-sendi huruf-huruf tersebut, ya. Insya-Allah kita teruskan pada ayat yang seterusnya. Sebelum itu, saya nak ambil kesempatan mengucapkan selamat menonton dan selamat belajar kepada teman-teman yang baru saja menyertai kita. Jangan lupa, insya-Allah saya mengharapkan sahabat-sahabat memberikan sokongan dan dukungan dengan menekan button share. InsyaAllah semoga ilmu ini terus berpanjangan, khususnya kepada ahli keluarga, kepada pasangan dan juga kawan-kawan kita, insyaAllah. Kita lihat ayat yang seterusnya. Laisa bi'amaniyikum, laisa bi'amaniyikum. Ya bersabdu, tekankan. Kum, jangan baca kum, tapi kum, K-U-M, bukan K-O-M. Kemudian kita jumpa mim yang ada tanda mati asli di sini, ada sukun asli di sini, hukumnya izhar syafawi, jangan dipanjangkan, sempurnakan saja bunyi mim mati, terus masuk. Wala, 4 atau 5 harakat, amaniyah, amaniyah. Ya, sekali lagi bersabdu, tekankan. Lil, ahlil, bukan ahlil. Ramai orang yang baca ahlil. Tetapi yang sebetulnya, kita balik kepada asas. Lam baris bawah, saya nak tanya teman-teman, bunyi li ke bunyi le? Kalau bunyi li, bila bertemu lam jadi lil. Kalau bunyi le, bila bertemu lam jadi lil. Yang betulnya lil ke lil? Saya biar sahabat-sahabat yang jawab. Saya yakin, sudah pasti sahabat-sahabat menyatakan bahawa yang sebetulnya ialah ahlil. Jadi kalau ada di antara kita yang sebelum ni sebut ahlil, minta tolong lepas ni jangan ulangi lagi kesalahan tersebut. Terus masuk ahlil kitab. Dan ba ni ada baris, kitabi. Tapi bila kita waqaf, kita berikan tanda mati mendatang. Maksudnya kita datangkan tanda sukun. Jangan ambil pen ataupun tulis pula atas Quran. Jangan. Kerana itu kita merubah Al-Quran. Dia asalnya ada baris, tapi kerana waqaf, dia diberikan tanda mati mendatang. Dan bila kita berikan tanda mati mendatang pada huruf ba, kerana ba merupakan huruf qalqalah, dia kena berikan pantulan. Nama hukumnya di sini qalqalah kubra. Boleh? Kitab. Jangan baca kitab. Kitab. Tak ada lantunan. Itu tak betul. Mestilah ada lantunan. Kemudian kita jumpa qaf lam ya, kecil di atas ini, waqaf qili, afdal diwaqafkan, dan kemudian terus ibtidak pada wa mai, maaf tidak ada wa. Mai di sini nun mati bertemu ya, idgham bi gunnah. Asalnya mim baris atas bertemu nun bunyi man. Tapi kalau kita baca man ya'mal, itu jadi bacaan yang izhar, bacaan yang jelas. Di sini kena baca dengan wajah idgham bi gunnah, masuk beserta dengung 2 harakat. May ya'mal su, dibaca 4 atau 5 harakat. Ai, di sini juga idgham bi gunnah, asalnya an, tapi bila datang ya jadi ai dengan 2 harakat. Yuj, diberikan lantunan di sini qalqalah sughra. Zabihi, hi dibaca 2 harakat, maksilah qasirah. Wala yajid, diberikan lantunan sekali lagi di sini dal, huruf qalqalah sughra di sini.
La yajid lahu min. Di sini ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki dua harakat. Bunyi ikhfa ialah kita mensamarkan ataupun kita menyembunyikan bunyi nun dan bunyi dal itu. Maksudnya dia bunyi di antara kedua-dua itu. Maksudnya nak kata nun pun tidak, dal pun tidak. Jangan baca min du, itu bunyi izhar. Dia kena bunyi ikhfa. Min dunillah. Lafz jalalah dibaca nipis, dua harakat. Hi waliyaw. Tekankan dia bersabdu. Waliyaw. Di sini idgham bi gunnah sekali lagi. Asalnya waliyan, tapi bila datang waw terus masuk beserta dengung. Yaw wala, dua harakat, dengung. Wala nasira. Si, jangan baca si. Di sini bukan huruf sin, di sini huruf sad. Kenapa saya ulangi perkara-perkara begini? Kerana di sinilah kebanyakan di antara kita melakukan kesalahan. Jadi pastikan sad itu baris bawah bunyi si, bukan bunyi si. Dan ron, bila kita waqaf, dia jadi satu baris dua harakat. Nasira. Gitu. Cuba kita dengarkan bersama-sama ayat ini. Laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab. Man ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira. Baik, alhamdulillah. Saya baca dengan bacaan yang tahqiq ya, sahabat-sahabat. Saya baca agak perlahan untuk memberikan sahabat-sahabat pendengaran yang benar-benar jelas tentang panjang harakat dan sebutan huruf-huruf tersebut. InsyaAllah, kalau kita dah mahir, nanti kita boleh baca dengan bacaan yang lebih laju. Tidak masalah. Bacaan semuanya ada 4 tingkatan. Boleh baca dengan tahqiq, boleh baca dengan tartil, boleh baca dengan hadar dan sebagainya. Jadi oleh itu, sahabat-sahabat, yang penting kita kuasai dahulu teknik dan hukum-hukum tajwid pada bacaan. InsyaAllah bila kita dah mahir, kita boleh ulang dengan bacaan yang lebih laju. InsyaAllah. Jom kita lihat bacaan ayat yang seterusnya. Wa may. Di sini nun mati bertemu ya. Sekali lagi kita lihat hukum idgham bi gunnah. Wa may ya'mal minas. Di sini nun baris atas terus naik di atas sad, alif lam syamsiah di sini. Jadi lamnya tidak dibunyikan. Jangan baca minal solihat, tapi baca minas solihat. Bezanya ialah alif lam syamsiah, lamnya tidak ada tanda mati. Berbeza dengan alif lam qamariyah, lamnya ada tanda mati. Lihat di sini lamnya kosong. Kita cuba lihat lam ini ada tanda mati. Yang ini alif lam qamariyah, jadi lamnya dibunyikan ahlil. Manakala di sini sadnya, lamnya tidak ada tanda mati. Nun baris atas terus naik di atas sad. Minas salihah. Ha pedas dua harakat. Min di sini ikhfa hakiki. Asalnya min zakarin, jadi min bunyinya samar di antara nun dan zal. Min dua harakat. Zakarin. Manakala di sini hukum izhar halqi. Sahabat-sahabat dapat lihat, mungkin yang selalu mengikuti saya sudah dapat apa poin yang saya nak sampaikan ini. Yang baru pertama kali saya nak bagi tahu. Pada hukum izhar halqi, tanwin di atas dan di bawahnya selari. Manakala pada hukum ikhfa dan idgham tidak selari seperti ini. Nampak tak, atas dengan bawahnya tak sama. Atas sedikit ke depan, bawah sedikit ke belakang. Yang ini atas dengan bawah sama. Jadi itu sahabat-sahabat kena tanam dalam fikiran. Kalau jumpa tanwin yang selari, hukumnya izhar, jangan panjang, sempurnakan saja. Zakarin, gitu saja. Terus masuk au, muncungkan mulut. Au. Di sini ikhfa hakiki. Bunyinya di antara nun dan sa dua harakat. Sa, sa di hujung lidah. Sa wa huwa mu'minu. Di sini ikhfa, tanwin bertemu fa. Tanwin bertemu fa. Hukumnya ikhfa hakiki dua harakat. Nun fa'ula. Dibaca 4 atau 5 harakat. Ikayad.
diberikan lantunan di sini. Yadkhulunal nal nun baris atas terus naik di atas lam yang ada tanda mati. Alif lam qamariyah di sini. Nal jan dengungkan di sini 2 harakat. Ramai orang buat silap dia baca yadkhulunal jannata wala salah. Yang betulnya jannata wala dengungkan di situ wajibul gunnah, wajib dengung 2 harakat. Wala yuzlamuna nanaqira dan ron bila waqaf jadi ra 1 harakat, 1 baris 2 harakat. Kita dengarkan ayatnya. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ. Saya waqaf di situ. Ta marbutah bila waqaf ditukarkan kepada ha. Mungkin ada sahabat-sahabat yang tak sampai nafas sampai sini. Jadi sekurang-kurangnya sahabat-sahabat dapat panduan di mana nak berhenti. Kemudian ambil balik daripada fa'ula. Fa'ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira. Baik, begitulah sahabat-sahabat. Bila dah berhenti di situ, barulah masuk ke dalam ayat yang seterusnya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam ayat seterusnya itu, so far saya nak tanya sahabat-sahabat macam mana? Okey ke tak okey? Boleh ikut ke tak boleh ikut? Laju sangat ke perlahan ke sangat ke? Jadi mohon berikan maklum balas, kerana maklum balas sahabat-sahabat itu akan kami review, akan kami cuba menambah baik insya-Allah pada pelajaran-pelajaran yang akan datang. Jadi siapa yang ada komen, siapa yang ada nasihat, kalau ada guru-guru Al-Quran dalam ini yang nak menasihati saya, insya-Allah saya alu-alukan. Kalau ada yang mungkin ada pendapat, mungkin dia kata ustaz terlalu laju, ustaz perlahankan sedikit, ustaz terlalu cepat ataupun terlalu perlahan lajukan dan sebagainya, mohon berikan maklum balas di ruangan komen insya-Allah. Baik. Sebelum kita mulakan, sekali lagi sahabat-sahabat yang baru bersama dengan kita, selamat menonton, selamat belajar diharapkan sahabat-sahabat dapat menekan button share insya-Allah. Itulah sahaja pengeras pelajaran kita. Kita buat pelajaran ini secara percuma, alhamdulillah. Setelah kita mulakan daripada awal surah Fatihah dan sampailah ke sekarang surah An-Nisa, alhamdulillah. Jadi diharap sahabat-sahabat yang belum lagi menekan button share dapat menekan button share. Kita sambung bacaan ayatnya. Waman, baik, beza dia apa dia? Sahabat-sahabat lihat, saya nak ulang balik sedikit saja. Lihat di sini. Pada ayat yang sebelum ini. Wamai, di sini nun mati nampak tak kosong? Datang selepasnya huruf ya. Di sini berarti hukum idgham bi gunnah. Di sini pula sahabat-sahabat lihat, waman nun matinya ada tanda mati. Berbeza dengan tadi, datang selepasnya huruf hamzah. Jadi di sini kena baca izhar. Jangan pula baca wa mai. Tak macam tadi, tak betul. Walaupun tulisannya sama, tapi mana beza nun tadi tidak ada tanda mati, nun ini ada tanda mati. Jadi di sini hukum izhar halqi. Sempurnakan saja man, jangan dipanjangkan terus masuk. Ha pedas. Sanudinam. Di sini asalnya dinan. Tapi bila datang mim jadi hukum idgham bi gunnah, masuk beserta dengung 2 harakat. Jadi nam 2 harakat, kemudian mim di sini juga hukum wajib dengung 2 harakat, wajibul gunnah. Mim man baru masuk man izhar halqi. Sempurnakan saja bunyi nun, terus masuk aslama diberikan lantunan di situ. Khala sughra. Wajahahu lillah dibacakan dengan nipis 2 harakat. Hi wa huwa muh habdas. Muh, jangan baca muh. Habdas makhrajnya di sini. Di tengah kerongkong ini. Ini pangkal kerongkong, ini tengah kerongkong, ini hujung kerongkong.
di situ ada dua huruf yang lahir di tengah kerongkong ini, iaitu huruf ha, tempat keluar ha, dan juga tempat keluar huruf ain. Muhsinu, di sini hukum idgham bi gunnah. Asalnya muhsinun, nun, tapi bila datang waw masuk beserta dengung. Huruf idgham bi gunnah ada 4 ya, waw, mim, nun. Jadi baca muhsinu 2 harakat, wattaba'a millata diberikan sekali lagi lantunan di situ, qalqalah sughra. Ibra 2 harakat, hi ha besar, ha pedas, hanifa, dan fan bila kita waqaf jadi ma'iwat 1 baris 2 harakat. Kemudian terus ibtida, wattakhadallah, lafz jalalah di sini dibaca tebal 2 harakat. Wattakhadallahu sekali lagi lantunan di situ, qalqalah sughra. Ibrahim khalila, lan bila kita waqaf jadi la dengan 1 baris 2 harakat. Cuba kita dengarkan bacaan ayatnya. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Alhamdulillah. Jadi begitulah. Mungkin ada di kalangan sahabat-sahabat yang baru berjinak-jinak untuk menguasai ilmu tajwid merasakan perkongsian yang saya sampaikan ini terlalu banyak untuk diingatkan. Jangan bimbang, jangan risau, insya-Allah. Sahabat-sahabat, tunggu sehingga akhir kerana kami ada jalan yang lebih mudah untuk membantu sahabat-sahabat. Akan kami berikan sebuah buku asas dan sebuah buku tajwid. Ada 2 buah buku yang akan dikirimkan kepada mereka yang berhajat untuk mempelajari kembali Al-Quran daripada asas, makhraj huruf satu persatu dan hukum-hukum tajwid. Jadi tunggu sehingga akhir pelajaran, insya-Allah saya akan bagi tahu bagaimana untuk mendapatkan pelajaran tersebut dan 2 buah buku tersebut. Kita teruskan dahulu bacaan ayatnya. Walillah dibacakan dengan nipis 2 harakat. Hima, ma, jangan nganga luas. Ma, itu tak mau. Mestilah ma fis, fa baris bawah terus naik di atas sin, alif lam syamsiah di sini. Fis samawati wa ma fil ard. Fil, bukan fil tetapi fil. Fil ard. Makhraj huruf terakhir adalah huruf dad. Dad, makhraj hurufnya, sahabat-sahabat, kalau boleh saya tunjukkan di tepi lidah ini. Tepi kanan ataupun tepi kiri, mengikut keselesaan. Ard, last kali mati di situ. Jangan mati di ar, dad tak ada. Tak betul. Ard, gitu ya. Kemudian, terus ibtidak, kerana di sini ada waqaf jaiz. Ibtidak terus. Wa kana Allah, lafz jalalah dibaca tebal 2 harakat. Hu bi kulli syai'im. Di sini idgham bi gunnah masuk beserta dengung 2 harakat. Disiplin, disiplin, disiplin. Jangan tinggal. Barulah muhita, dan ton bila waqaf jadi 1 baris 2 harakat. Coba kita dengarkan ayatnya. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu bi kulli syai'in muhita. Begitulah sahabat-sahabat. Boleh saya teruskan? Sebelum itu kita relax sekejap. Siapa nak minum air boleh minum air. Siapa nak betulkan kedudukan, betulkan kedudukan. Boleh tak saya dapatkan komen seronoknya cinta Al-Quran dan dapatkan thumbs up dan heart, insya-Allah. Baik, terima kasih ya. Terima kasih sahabat-sahabat yang tolong tulis poin-poin yang penting ya. Syahbanun, Bonda dan ramai lagi. Faris Al-Haj, Maryam Musa, ini antara
mereka-mereka sahabat-sahabat pecinta Al-Quran yang tidak pernah ketinggalan mengikuti pelajaran kita. Saya ucapkan jazakumullah khairan jazak. Mungkin kalau seandainya di dunia ini kita tidak berjumpa, saya doakan saya dapat berjumpa dengan semua sahabat-sahabat yang belajar bersama dengan saya ini di akhirat kelak. Dan semoga kita semua dimasukkan ke dalam syurga. Dan saya mohon sahabat-sahabat nanti menjadi saksi kepada saya dan saya menjadi saksi kepada sahabat-sahabat yang kita pernah bersama-sama untuk belajar mengaji Al-Quran, insya-Allah. Jadi diharapkan sahabat-sahabat senantiasa juga mendoakan saya diberikan kesihatan dan dipanjangkan umur agar saya boleh terus melakukan perkongsian ini, insya-Allah. Baik. Baik, kita lihat dahulu bacaan ayat yang seterusnya. Wa yastaftunaka fin. Di sini alif lam syamsiah, jadi berarti fa baris bawah terus naik di atas nun dengan kadar dengung 2 harakat. Fin nisa. Kalau waqaf, walaupun di sini waqaf sili, afdal diteruskan. Fin nisa qulillah. Itu kalau wasal. Tapi kalau sahabat-sahabat tidak sampai nafas dan pilih untuk waqaf di sini, nisa, dan kemudian terus ambil pada qulillah. Lafaz jalalah dibaca nipis. Jangan kau baca qulillah, itu salah. Yang betulnya qulillahu yuftikum. Kum izhar syafawi, sempurnakan. Fihin, dengungkan di sini 2 harakat wajibul gunnah. Fihinna wa ma yutla. Yut ada bunyi hamasnya, bunyi angin itu. Yut la alaikum. Kum idhar syafawi di situ. Fil kitabi fi yataman. Sama juga di sini alif lam syamsiah mim baris atas terus naik di atas nun yang bersabdu, dengungkan 2 harakat. Fin nisa illati. Hamzah baris bawah terus naik di atas lam yang bersabdu, dan lam itu baris atas dibaca 2 harakat. Illati la tu'tunahun. Dengungkan di sini wajibul gunnah 2 harakat dengung. Nama kutiba lahun. Maafkan sekali lagi di sini dengungkan 2 harakat. Lahunna watar. Di sini ro-nya dibaca tebal. Jangan baca watar. Ramai yang baca tar di sini. Bukan tar tetapi tar. Tar. Gitu ya. Ghabuna. Di sini ikhfa hakiki. Asalnya an, tapi bila datang ta jadi hukum ikhfa, jadi disamarkan bunyi nun di antara bunyi ta dengan kadar 2 harakat. Tan juga dibacakan dengan ikhfa, nun mati bertemu kaf. Dalam hukum ikhfa, nun mati sahabat-sahabat perasan tak? Tidak ada tanda mati. Nun tersebut kosong sahaja. Sama dengan hukum idgham, ya, berbeza dengan hukum izhar. Kalau dalam hukum izhar nun mati ada tanda mati. Jadi di sini kita baca antankihu, ha pedas, kemudian ha besar, ha simpul. Jadi bila berada dekat-dekat macam ni, sahabat-sahabat kena hati-hati. Kerana di sini bunyi hu, di sini bunyi hu. Tankihuhun. Dengungkan di sini 2 harakat wajibul gunnah. Hunna wal. Waw baris atas terus naik di atas lam. Di sini alif lam qamariyah. Mustadhafina minal. Nun baris atas terus naik di atas lam. Minal wildani di sini ikhfa hakiki 2 harakat. Wa antaqumu lil yatama bil qist. Baik, di sini bila sahabat-sahabat waqaf, ta kerana ta merupakan huruf qalqalah. Saya bagi tahu tadi apa? Ba, jim, dal, qaf, ta. Jadi, walaupun huruf tersebut hidup, apa maksud hidup? Walaupun huruf tersebut ada baris, tetapi kalau kita waqaf pada huruf tersebut, dia diberikan tanda mati mendatang. Jadi di situ kena ada pantulan. Nama hukumnya qalqalah kubra. Qist.
dan bulatkan mulut, baru menghasilkan bunyi ta. Kalau kita pepeskan pada pantulan tersebut, dia akan jadi qist. Qist. Tak betul. Jangan baca bil qist. Ada pantulan tapi pantulan yang tidak tepat. Dia kena bil qist. Begitu. Boleh. Kalau sahabat-sahabat merasakan pelajaran ini bermanfaat, jangan lupa menekan button share. InsyaAllah kita nak, kalau kita boleh betulkan bacaan, insyaAllah ahli keluarga dan kawan-kawan kita juga dapat memperbetulkan bacaan mereka. Kemudian terus masuk وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ izhar halqi, nun yang ada tanda mati. Jelaskan, jangan dipanjangkan. Khairin, di sini ikhfa hakiki dibacakan dengan sembunyi, samar 2 harakat. Fa'in, di sini dibacakan dengan dengung 2 harakat, wajibul gunnah. Fa'innallah, lafz jalalah di sini dibaca tebal 2 harakat. Hakana bihi, 2 harakat. Alima, dan man bila kita waqaf dibacakan dengan 1 baris 2 harakat. Cuba kita dengarkan ayatnya. Wa yastaftunaka fin nisa qulillahu yuftikum fihinna wa ma yutla alaikum fil kitab. Saya waqaf di sini ya, mungkin nak memberikan bantuan kepada sahabat-sahabat yang mungkin tidak sampai nafas, kemudian ambil daripada wa ma yutla. Wa ma yutla alaikum fil kitab fi yataman nisa illati la tu'tunahunna ma kutiba lahun. Baik, saya waqaf sekali lagi di sini. Tapi saya nak ingatkan sahabat-sahabat, kalau sahabat-sahabat berhenti pada nun yang ada sabdu, pastikan berhenti dengan 2 harakat. Jangan waqaf dengan ma kutiba lahun. Salah. Dia kena berhenti dengan ma kutiba lahun. Baru berhenti. Dapat? Baik. Kemudian ambil daripada ma kutiba lahun. Ma kutiba lahunna wa targhabuna an tankihuhunna wal mustad'afina minal wildan. Kalau waqaf di situ ambil daripada wal mustad'afina minal wildani wa an taqumu lil yatama bil qist wa ma taf'alu min khairin fa innallaha kana bihi alima. Baik, alhamdulillah. Jadi sebentar tadi kita dah lihat satu persatu hukum-hukum tajwid dan sebagainya. Sekarang ini saya nak ajak teman-teman, jom kita baca sama-sama daripada awal ayat 122 hingga 127 dari surah An-Nisa dalam muka surat 98. Dah bersedia ke belum untuk kita baca? Kalau nak minum air cepat-cepat. Siapa nak betulkan kedudukan, betulkan kedudukan. Ya, tadi masa untuk kita belajar, sekarang masa untuk kita praktiskan apa yang kita belajar insya-Allah. Ya, diharapkan sahabat-sahabat semua telah bersedia, dan selepas kita baca ramai-ramai ini, saya akan bagi tahu kepada teman-teman yang nak belajar balik daripada asas, daripada makhraj huruf dan hukum-hukum tajwid, bagaimana untuk mendapatkan sebuah buku asas dan buku tajwid insya-Allah yang akan kami kirimkan ke rumah anda untuk membantu meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Jom kita baca dahulu bersama-sama, tapi sebelum kita baca, sekali lagi jangan lupa yang belum menekan button share untuk tekan button share seorang sekali insya-Allah. Kita mulakan di atas kiraan 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Jadi diharapkan sahabat-sahabat dapat mempelajari sesuatu dari perkongsian yang saya sampaikan sebentar saja tadi. Jadi bagi yang berhajat untuk mengikuti sambungan bacaan ayatnya sehinggalah kita khatam Al-Quran bersama-sama, jangan lupa untuk like page Facebook Fatihah dan juga ikuti live kita setiap hari jam 7 pagi, 3 petang dan juga jam 10 malam insya-Allah. Baik, diharapkan sahabat-sahabat dapat melakukan pengulangan dan hingga dapat menguasai benar-benar pelajaran. Seperti mana yang saya janjikan tadi, alhamdulillah
bagi sahabat-sahabat yang merasakan inilah masanya, inilah detik dan ketikanya untuk sahabat-sahabat belajar balik makhraj-makhraj huruf satu persatu dibetulkan, kerana dia melibatkan kesalahan yang nyata, iaitu tertukar huruf, hukumnya haram. Jadi oleh itu sahabat-sahabat tidak mestilah kita sebagai umat Islam membetulkan makhraj huruf agar tidak melakukan kesalahan tertukar huruf. Jadi oleh itu saya nak mengajak sahabat-sahabat untuk menjadi ahli cepat Quran, untuk kami kirimkan 2 buah buku, iaitu buku asas dan buku tajwid. Dan bukan saja sahabat-sahabat yang menjadi ahli diberikan buku asas dan tajwid ini, sahabat-sahabat juga akan diberikan dengan rakaman penuh kedua-dua buah buku tersebut. Jadi kita telah rakamkan daripada muka surat pertama buku asas sehinggalah muka surat akhir buku tajwid. Keseluruhannya ada hampir 200 video pengajian daripada 2 buah buku ini yang dapat diakses melalui Facebook Close Group dan juga melalui aplikasi Cepat Quran. Jadi insya-Allah bagi sahabat-sahabat yang menjadi ahli Cepat Quran, kami berikan 3 bonus tambahan. Apa dia? Yang pertama, selain daripada mendapat apa yang saya bagi tahu tadi, sahabat-sahabat akan diberikan dengan nota ringkasan asas tajwid yang pertama. Yang kedua, sahabat-sahabat diberikan dengan rakaman pengajian Al-Quran 30 juzuk daripada muka surat pertama Al-Quran sehinggalah muka surat akhir surah An-Nas. InsyaAllah di sana ada lebih daripada 600 video pengajian yang akan diberikan daripada masa ke masa. Jadi total sahabat-sahabat yang menjadi ahli cepat Quran akan mendapat hampir 800 video pengajian. Dan bonus yang ketiga, sahabat-sahabat akan diberikan konsultasi bersama dengan kami. Jika sahabat-sahabat ada persoalan, ada pertanyaan, kita boleh buat video call insya-Allah untuk kita berbicara, untuk kita memperbaiki bacaan Al-Quran insya-Allah. Tidak ada yuran pengajian bulanan dan yuran tahunan yang dikenakan. Sehinggalah ke saat ini, yuran pengajiannya hanyalah sekali sahaja seumur hidup insya-Allah. Jadi yang berhajat untuk mendapatkan keseluruhan apa yang saya nyatakan tadi, termasuk 3 bonus tersebut, boleh komen di ruangan bawah, nak jadi ahli cepat Quran sekarang. Alhamdulillah, kami telah membantu ramai muslimin dan muslimat untuk meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran, dan saya yakin yang bersama dengan saya menonton belajar ini pun ramai yang telah menjadi ahli cepat Quran. Ataupun sahabat-sahabat nak daftar sendiri, boleh pergi ke website www.cepatquran.com. Boleh buat pendaftaran di situ, www.cepatquran.com, ataupun boleh komen di ruangan bawah nak jadi ahli cepat Quran, untuk admin kami bantu mendaftar. Jangan bimbang, jangan risau, tidak ada komitmen bulanan dan tidak ada komitmen tahunan. Yuran keahlian hanyalah sekali saja seumur hidup. Bagi keseluruhan untuk mendapatkan 800 video pengajian beserta dengan 2 buah buku secara fizikal dan juga dapatkan e-book nota ringkasan asas tajwid. Yuran keahliannya, mungkin ada yang tertanya-tanya, Ustaz, berapa yuran keahlian? Agak-agak sahabat-sahabat berapa? Untuk mendapatkan rakaman 800 video pengajian tersebut juga, kami telah membelanjakan lebih daripada 1000 jam waktu rakaman. Jadi agak-agak berapa yang sahabat sanggup bayar? Saya bagi tahu tawaran sangat istimewa. Siapa yang mendaftar hari ini dapat 3 bonus tersebut. Yuran keahliannya hanyalah RM250 sahaja. Saya ulang, RM250 saja sahabat-sahabat akan belajar sampai akhir hayat insya-Allah. Sampailah kita meninggalkan dunia ini, insya-Allah sahabat-sahabat akan mendapat bimbingan bersama dengan kami, dan insya-Allah akan diupdatekan pelajaran daripada masa ke masa. Jadi saya mendoakan sahabat-sahabat yang berhajat untuk menjadi ahli cepat Quran dan yang telah menjadi ahli cepat Quran juga dipermudahkan urusan di dunia dan juga di akhirat. Kalau berhajat untuk menjadi ahli cepat Quran, selepas ini ada video berdurasi 2 minit. Sahabat-sahabat boleh tonton insya-Allah untuk ketahui apakah kaedah dan pendekatan yang digunakan di dalam buku yang diberikan kepada sahabat-sahabat serta rakaman yang akan kami berikan secara total insya-Allah. Jadi itu bagi mereka yang nak belajar daripada jarak jauh. Bagi mereka yang tinggal berdekatan dengan Kuala Lumpur, mungkin ada yang rasa, Ustaz, saya nak datang mengaji ke pusat pengajian Fatihah Learning Center, macam mana? Kami nak berikan juga tawaran yang sangat istimewa, iaitu sahabat-sahabat boleh datang ke pusat pengajian kita bulan 9 nanti insya-Allah. Kita akan berikan pengajian sebulan secara percuma. Tapi jangan datang macam tu sajalah, kena daftar dulu kerana tempat adalah terhad. Ini alamatnya. Kalau sahabat-sahabat nak datang, boleh WhatsApp kami. Nak datang sendiri boleh, nak datang dengan pasangan boleh, nak datang dengan kawan-kawan pun boleh. Jadi insya-Allah kita belajar balik mengaji Al-Quran daripada asas. Kita betulkan kembali makhraj-makhraj huruf. Jadi
Saya rasa setakat itu dahululah perkongsian daripada saya untuk ruangan kali ini. InsyaAllah kita berjumpa dalam sambungan bacaan ayat selepasnya esok hari insyaAllah di waktu yang sama. Semoga Allah memberkati usaha kita dan memudahkan pembelajaran kita. Jadi selepas ini jangan lupa ya sahabat-sahabat boleh tonton video untuk mengenal lebih jauh tentang kaedah dan pendekatan yang kami gunakan. Saya rasa setakat itu dahulu, yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dan silap itu daripada hamba Allah ini yang penuh dengan kedhaifan. Saya akhiri dengan aqulu qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barqi, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barqi juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kantan janwan, kantan ranhan, andan lanban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Kaedah Al-Barqi disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mat dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat.
Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertauliah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum.